Hi, welcome back to my channel. Pada yang baru sampai, nama saya Zul. Pada yang dah subscribe, thank you so much. So, siapa yang belum subscribe lagi, tolong tekan button subscribe dekat bawah untuk kami kongsikan banyak lagi info berkenaan dengan pembinaan rumah. Okey, so hari ni kita nak kongsikan dengan anda semua satu rumah yang mana tuan rumah sendiri minta kami mai untuk tengok balik rumah dia sebelum pembinaan, sebab rumah ni dah dibuat sebelum pembinaan sebelum ni. Cuma rumah ni hanya tertangguh disebabkan ada kesilapan sikit lah. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok review kat dalam. Jom. Okey, first kali untuk dalam pembinaan rumah ni, kalau kata tuan-tuan sebelum ni ada membuat construction ataupun ada tak untuk orang buat rumah tuan-tuan, okay, first thing first, jangan robohkan dulu rumah tu. Biar kontraktor mai dulu tengok tapak, sebab kita tahu ada kawasan yang memang kita boleh guna ataupun bangunkan semula. Okey, contoh dah, kalau kita tengok rumah ni, tuan-tuan boleh tengok di kawasan lantai dia ni senang cerita, ataupun kata mudahnya, lantai ni tak sempat untuk dirender tapi dinaikkan lebih kurang tinggi sekaki. Cuma dia untuk pembinaan yang macam ni, kontraktor selalunya tak akan ambil risiko. Sebab apa? Sebab kita tak tahu di bahagian bawah ni apa yang besi yang mereka guna. Selalunya untuk lantai di bahagian bawah adalah main untuk satu-satu pembinaan, ataupun adalah tunjak untuk satu-satu pembinaan untuk dia pegang rumah tu. Sebab kita tak tahu di bahagian footing besi apa yang dipakai. Sebab standard kita akan pakai lebih kurang besi Y12 untuk struktur di bahagian bawah, supaya rumah ni tak ada berlaku pergerakan yang sangat kuat, supaya rumah ni untuk long term tak ada berlaku crack di kawasan dinding dia. So pembinaan yang kedua yang penting adalah di kawasan tiang ni. Okay, kalau tuan-tuan tengok kat sini, ni adalah tiang yang standard lah. So bermakna kontraktor ataupun tukang rumah yang buat sebelum ni dia memang ikut spek yang standard. Okay, sebab apa? Pembinaan ni dia menggunakan tiang kapit lah, okay, ataupun tiang buat. Maksudnya rumah ni tak buat pakai tiang beli. So atau macam mana kita nak tahu tiang buat ataupun tiang beli? Kalau tuan-tuan tengok kat sini, tiang buat dia akan ada link ni untuk kita ikat bata, yang mana kita akan memastikan keadaan bata tu dia lebih teratak, dan juga untuk bata tu tak berlaku pergerakan yang sangat banyak. So yang ni adalah tiang yang dibuat sendiri. Kalau tiang yang dibeli, besi ni takkan ada. So dia hanya akan direct tiang semata-mata. Tetapi untuk dalam pembinaan ni, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, ni adalah besi Y12 ataupun Y10 yang kita boleh guna. Cuma dia kita tak tahu di dalam ni dia punya jarak dia berapa banyak dia ikat. Untuk tiang ni diklasifikasikan sebagai normal punya pembinaan. Cuma dia untuk sambung menggunakan tiang ni masih lagi tak dikira sebagai selamat lah, sebab kita tak tahu di bahagian dalam ni link antara link berapa banyak jarak. So tiang ni boleh dikategorikan sebagai tak selamat jugalah untuk kita guna, sebab selalunya kita akan naikkan tiang balik semula supaya benda tu lebih long term untuk tuan-tuan guna. Okey, so yang nombor 3 untuk pembinaan rumah ni, tuan-tuan boleh tengok di bahagian frame pintu dia. So yang ni memang tuan-tuan boleh nampak sendirilah, ni pembinaan ni memang dah sangat lama. Sebab apa? Sebab frame pintu dia masih lagi menggunakan kayu. Untuk rumah ni frame kita akan buka. Okey, so frame pintu ni memang kita tak boleh pakai dah sebab dah terlalu lama. Dan tuan-tuan boleh tengok dekat sini, kayu ni pun dah kering dan juga merekah. Untuk safety rumah ni dah memang tak ada lah untuk bahagian pintu. Okey, so frame ni kebanyakannya sekarang kita akan pakai frame aluminium berbanding pakai frame kayu lah. Sebab frame aluminium dia lebih tahan, dan juga untuk long term lebih murah berbanding ni. Dan juga untuk dari segi kalau kata nak tukar frame ataupun nak tukar pintu, yang tu lagi mudah berbanding pakai frame kayu ni lah. Sebab frame kayu ni untuk lama kelamaan susah nak jaga. Sebab apa? Dia lebih kepada masalah anai-anai. So kalau kata tuan-tuan tak sempat nak beli ubat anai-anai ke, ataupun tak ada nak cat balik ataupun sapu cat minyak, so frame pintu ni akan jadi masalah untuk ke depan lagi lah. Especially kalau kawasan yang dalam keadaan kampung macam ni. So penjagaan macam ni lebih berbanding kalau pakai frame aluminium. Okay, so yang keempat ni adalah frame tingkap. Yang ni pun sama, kontraktor ni ataupun tukang ni pun masih lagi menggunakan frame kayu. Okay, yang mana frame ni memang untuk pembinaan sekarang kita dah tak pakai frame kayu. Semua kita akan tukar kepada frame aluminium. Lebih tahan lama lah berbanding pakai kayu ni, sebab macam saya beritahu memang susah untuk dijaga. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, di bahagian tepi ni pun memang dah dimakan anai-anai. So untuk pembinaan yang kali ni, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya boleh klasifikasikan pembinaan ni dia dibuat mengikut spek pembinaan yang betul. Sebab apa? Tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian atas ni pun masih lagi ada lintel. Sama juga di bahagian tingkap dan juga pintu keluar lah. Rumah ni memang dibina ikut spek yang sepatutnya. Cumanya rumah ni hanya perlu dirobohkan semula adalah disebabkan faktor pembinaan ni dah pun ditinggal lebih daripada 1 tahun. So kepada anda yang di luar sana, kalau ada pembinaan yang jadi macam ni ataupun ada yang terjadi dekat tuan-tuan dan juga perempuan, jangan terus robohkan rumah tu. Biar kontraktor mai dan biar dia cek dulu. Mana tahu ada bahagian yang memang boleh diguna pakai. So tuan-tuan dah jimat dekat situ, kita hanya boleh sambung semula dan kita dah menjimatkan masa dekat situ. Sebab pembinaan yang paling lama adalah di bahagian bawah, iaitu di bahagian beam. Yang itu saja pun dah ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk siapkan. So dekat situ tuan-tuan boleh rolling ke tempat yang lain. Okey, sekian untuk video kali ni. So jangan lupa untuk terus support kami supaya kami dapat kongsikan banyak lagi konten yang bermanfaat pada tuan-tuan dan juga perempuan lah. Okey, Assalamualaikum.